Yap. Rasa marah itu tampil dalam kadang-kadang situasi yang kita tak dapat kawal. Kadang-kadang kita dah tahu dah nanti petang ni saya mesti marah bila saya melihat keputusan peperiksaan anak saya. Nantilah contohnya. Ataupun saya mesti marah bila melihat kesesakan lalu lintas. Okey. Tapi ada banyak situasi kita tak tahu dan tidak boleh menjangkakannya. Jadi macam mana cara untuk mengatasi rasa marah? Kita kena tanya pakar motivasi. Pakar marah. Cik Kim dalam Positif Pagi Isnin. Apa khabar Cik Kim? Alhamdulillah sihat. Tak ada rasa marah. Tak ada marah. Tak ada marah-marah. Everything sudah selesaikan awal. Sudah selesaikan awal. Maksudnya pagi tadi ada lah. Ada tapi sikit saja. Je. Sudah diurus. Okey. Cik Kim silakan. Bagaimana untuk kita mengawal perasaan kemarahan ni? Baik. Ayuh kita lihat di skrin di hadapan. Ayuh. Baik. Pertamanya hari ini terima kasih pada para penonton sekalian. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Pertama, pada pagi ini kita nak membicarakan berkaitan dengan isu kemarahan. Ramai orang kadang-kadang dia tak tahu apa dia nak, sampai kadang-kadang bila bercakap dengan orang tu amat-amat marah pada orang. Kadang-kadang dia rasa marah tak kena tempat. Kadang-kadang juga ada kala dia rasa marah tu pada diri sendiri tapi marah pada orang lain. Objektif kita lihat pada hari ini, objektif topik yang kita nak bicarakan, sebab dia ada kaitan dengan kes baru ni yang pihak kami handle di pejabat kami. Pertamanya, fahami apakah itu emosi marah. Kena tahu dulu emosi marah pada diri. So, bila dah tahu jenis kemarahan. Bila kita marah tu, kita dah tahu apa jenis marah kita. Marah pada orang ke, marah pada diri sendiri atau marah pada perkara yang lain. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana nak mengaplikasikan sebuah teknik terapi yang simple, mudah untuk mengurus kemarahan diri. So, dalam isu kemarahan ini, kita akan lihat seterusnya. Okey. Apakah anda sedang mengalami perasaan marah? Tengok, orang marah, tekanan macam-macam. Pagi tadi, bila mungkin ada orang yang dalam keadaan kemarahan dengan jamnya dan sebagainya. Kemudiannya, apakah anda kenali emosi marah anda? Anda kenal ke emosi marah anda? Waktu bila marah itu berlaku? Dan apakah anda mahu uruskan keadaan emosi marah anda? So, kadang-kadang ada kala orang tak dapat mengurus kemarahan dia. Sehingga kadang-kadang kan isu baru-baru ni, yang mungkin bukan baru juga, yang tahun lepas pun isu, baru berentam sikit je kereta itu dah rasa tumbuk-tumbuk, rasa macam-macam lah. Sehingga mengundang satu emosi yang tak keruan. Jadinya perasaan marah itu perlu dikawal. Bagaimanakah caranya? Kita tunggu sebentar nanti. Wah, tu dia. Sebabnya kadang-kala kan Terence, saya tertarik apa yang Cik Kim tulis tadi, adakah anda mahu menguruskan kemarahan anda? Sebab ada orang dia mau lepas terus. Dia tak mahu pun uruskan, dia tak mahu tahan pun. Maknanya saya mahu dikenali sebagai seorang yang pemarah. Saya mahu dikenali sebagai orang yang kalau saya marah, saya akan menjadi seorang yang sangat berbahaya. Jadi jangan buat saya marah. Incredible Hulk. Ya, you won't like me when I'm angry. Jadi maknanya mereka dapat kelebihan di situ sebab orang semua dah takut, dah iktiraf orang ni pemarah, jadi kita kena batasi. Walaupun dia salah, kita jangan tegur sebab dia pemarah. Contohnya macam tu. Ya, berkaitan isu marah ni, Rina dan Terence. Kadang-kadang ada orang dia tak dapat kawal kemarahan dia sehingga menyebabkan banyak perkara. Namun kena tahu dulu apa itu kemarahan, apa itu marah. Marah tu, okey, pertama kita lihat bahagian sini. Apa itu kemarahan? Apa itu kemarahan? Yang ini sifat, lihat sini. Satu emosi yang senang, emosi yang kurang senang. Kurang senang pada siapa? Pada diri sendiri. Kurang senang pada diri sendiri. Okey. Ada kalau orang marah, dia tak tahu dia marah apa. Sebenarnya dia marah tu marah pada diri. Okey. Sebab diri sendiri yang tak boleh nak melepaskan rasa itu, dia marah pada benda yang lain. Jadi pada siapa dia marah ni? Tuan-tuan para penonton sekalian, pertama diri sendiri. Ada benda yang tak capai lagi. Kalau dalam hipnoterapi, kalau kita lihat ada 5 bahagian tubuh manusia
Bila kita detect aja kita dapat tahu dia punya stres kat mana, kemarahan dia kat mana dan sebagainya. Bagaimana dia nak terus buang emosi tersebut dan akhirnya, oh, aku boleh kawal dan urus emosi tersebut. Diri sendiri, dia marah pada diri sendiri. Kedua, marah pada orang lain. Ni banyak. Pergi pada orang lain, pergi pejabat pos pun kalau tak kena letak stamp pun marah pada orang. Padahal sendiri punya kerja. Ada kala pula tersalah cakap sikit, dah lain dia punya interpretasi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah marah pada benda. Yang ni pun isu 2 minggu lepas, bila individu tu datang kepada klinik kami, dia rasa marah dah terlampau sangat sehingga baling benda-benda dan sebagainya. Ini tahap kritikal. Yang 2 minggu lepas pun sama, sampai si suami bergarit dia punya handphone memang masuk, mujur handphone tak masuk dekat hidung. Handphone lalu saja. Tapi lalu tu bergarit lah. Kesian husband. Hargai husband anda tuan-tuan, hargai pasangan anda. Okay. Marah pada benda tu yang sukar juga untuk dikawal. Kadang-kadang kalau kita lihat suasana di mana kemarahan tu kita lepaskan pada benda. Betul-betul. Biasanya pula kemarahan tu terpendam. Bagus juga tu. Dia kalau dah sampai ni kan, dia sebab terpendam lama, kita dah lama simpan macam tu, barulah dikeluarkan. Sebab tu kadang-kadang dia tak dapat dikawal, mungkin juga macam tu. Tapi apa yang Cik Kim sebutkan tadi menarik juga. Kita rasa marah, mungkin kecewa pada diri sendiri, ada benda-benda yang kita tak mampu nak buat, ataupun kita dibuli contohnya, kita dikhianati contohnya, tapi kita memilih orang-orang yang kita boleh kuasai untuk kita marah. Untuk kita sebab marah. Kita dimarah. Sebab kita marah, supaya kita dilihat lebih dominan, lebih premier lagi daripada orang tu. Contohnya seperti pemandu kereta yang membuli pemandu wanita di jalan raya. Mereka rasa, oh, ini pemandu wanita, saya boleh tunjuk saya lebih bagus dari dia. Sebab kalau di pejabat, saya tidak bagus daripada sesiapa pun. Contohnya. Dan kita beri peluang kepada anda, penonton di rumah, untuk bertanya berkaitan dengan isu kemarahan kita hari ini. Jadi hubungi kami 03-2282-8578 ataupun 8579. Anda boleh hubungi kami. Dan inilah dia isu yang sedang kita cuba kawal di sini. Nasihat saya, kalau anda marah pada benda tu, masuk gym lah. Masuk gym. Okey. Lepaskan kemarahan anda pada benda-benda yang boleh bermanfaat kepada anda. Boleh ke Cik Kim? Macam Terence kan kat tengah-tengah tu. Warna lain tu. Okay. Warna lain tu. Warna macam lain. warna perempuan dia. Yang lain semua tak lain. Yang lain tu tak lain juga. Ada 3 jenis kemarahan. Cik Kim, mungkin boleh terangkan kepada kita. Okey, baik. Apa 3 jenis kemarahan. Dia hampir sama juga dengan yang pertama pada siapa tu. 3 jenis kemarahan, saya tekankan yang belah sana. Pertama, diri sendiri. Diri sendiri. Dia marah pada diri sendiri. Untuk pengetahuan tuan-tuan perempuan sekalian, bab berkaitan dengan kemarahan ni, dia marah pada diri sendiri, ada benda yang dia tak puas hati. Contohnya, seorang kita dulu waktu kecil-kecil kena marah dengan mak bapak kita. Sentiasa kena marah. Jadi bila kita besar, jadi parent, jadi anak pada seorang bapa, okey, bapa seorang anak, okey. Jadi apa berlaku? Kita tak nak anak kita kena marah, namun kita mengulangi benda itu secara tidak sedar. Secara tak sedar. Ini dia sebut subconscious mind. Minda bawah sedar kita automatik. Bila automatik tu, dia kata tak nak marah, tapi marah juga perilaku je. Maka jenis ini diri sendiri kena settle. Okey. Kedua, dia 3 jenis kemarahan. Yang kedua adalah dia marah pada orang. Dia sama dengan yang sebelah sana. Marah orang. Ini banyak. Tak puas hati tempat kerja, tak puas hati macam-macam dengan orang. Dan kalau ikut kajian dalam hipnoterapi, kalau kita tengok, orang yang marah orang ni sebenarnya dia tak settle dalaman dia. Dalaman tak settle. Cubalah tengok balik, kalau seorang bos katakan, bos asyik marah je. Kita tengok di sebalik kehidupan dia, bagaimana dia mengurus rumah tangga dia. Sebenarnya, isu kemarahan di tempat kerja atau majikan dan sebagainya, kita tengok di sebalik itu apa yang berlaku. Tapi ada beza juga lah Cik Kim. Maknanya kalau memang bos kita marah sebab kita buat salah, itu satu hal lah. Tapi kalau maknanya kalau marah selalu sangat, benda sikit pun marah, benda besar pun marah, tak ada benda pun marah juga, itu maknanya ada sesuatu di sebalik. Ada sesuatu lah tu. Macam tu. Dia bila kita berborak dengan orang yang tempat marah ni, baru ni, saya agak tergelak lah kan. Bila borak dengan husbandnya, si isteri ada kat bilik klinik, si suami bila borak kan, lepas tu tergelak sendiri.
6 tahun mereka sudah bersama, tapi akhirnya baru saya faham. Rupanya isteri saya macam ni. Dia hot temper. Sikit-sikit aja berlaku benda yang tak kena pada diri dia, habis. Jadinya suka marah pada orang. Dan yang ketiga, yang terakhir, 3 jenis yang kemarahan yang terakhir adalah pada benda. Sama macam sebelah sana, benda. Yang ini kalau memang dah tak tahan sangat lah tu, dia nak marah pada orang tak boleh, dia nak lepas pada diri tak boleh, lama-lama dia lepas pada benda. Sebab tu kalau kita tengok, kalau orang dah marah sangat, dah tak tahan, dia sepak meja. Dia tendang apa-apa benda lah yang depan mata dia. That's why para penonton sekalian, harap sangat kawal emosi marah anda. Kerana emosi marah kalau tak dikawal, kalau ikut Kementerian Kesihatan Malaysia, data menunjukkan bahawa lebih kurang dalam 320,000, okey, 320,000 rakyat Malaysia kita menghidap kemurungan. Daripada marah, dia akan membawa pada kemurungan, senyap, lepas tu habis. Itu nanti banyaklah ke ward psychiatrist, ward mental. Okay. Untuk yang benda ni, seperti yang saya kata tadi lah, masuklah gym, ia bermanfaat kepada anda semula. #Beast Mode bila dalam gym. Lelaki memang suka penyelesaian yang mudah macam boleh. tu. Boleh. Rasa marah kalau marah pada suami sesuatu. sangat, masuklah kat dalam gym tu. Kami gunakan kuasa mulut, kadang kami bebel. Itu yang sampai susah. puas hati. Okey. Susah, tak ada gym mulut lagi. Cik Kim mungkin boleh terangkan pada kita juga kaedah mengatasi rasa marah tu. Kalau mungkin ada kaedah yang khusus yang bila orang rasa ni saya ni tengah ada simptom marah ni, rasa macam nak meletup sangat ni, apa yang saya kena buat dulu pertama sekali, dan lepas tu peringkat yang berikutnya supaya saya boleh atasi terus rasa marah tu. Atasi terus rasa marah. Marah ni wajib kena ada. Dia tak boleh tak ada dalam diri manusia. Marah benda yang tepat pada keadaannya bagus. Marah entah bukan-bukan masalah tu. Okey, dan kita lihat. Okey. Kes kemarahan, okey, cikgu buatlah apa dulu-dulu kan. Buatlah apa saja, jangan patah anak saya sudah. Tapi sekarang tak boleh. Buat sikit, ni jawapannya. Look, what have you done to my son? See you in the court. Wah. Dia jadi lain lah. Dan bagaimana nak menghadapi situasi marah itu? Pertamanya, kalau dalam sudut Islam kita lihatlah sendiri, doa hadapi stres dan marah. Tuan-tuan para penonton sekalian boleh amalkan doa ini. Doa apabila menghadapi tekanan, stres dan marah, gunakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pendek saja, namun ianya memberikan arti yang amat besar. Step yang pertama, sebelum kita urus step psikologi yang lain, step yang pertama adalah bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Letak dekat dada dan sebut ayat tersebut sampai rasa badan kita rasa okey, kita boleh terima, accept anger itu dan guna anger itu sebagai satu manfaat yang besar bagi kita. Ada beberapa kaedah dan kaedah yang paling penting saya rasa adalah dari segi kerohanian. Kalau dalaman kita boleh terima perasaan kemarahan itu seperti kata Cik Kim tadi, saya rasa luarannya tidaklah begitu menonjol dan tidak memberikan kesan kepada orang-orang di sekeliling kita. Penting juga Cik Kim kata untuk kita ada perasaan marah sekurang-kurangnya, itu menjadikan kita manusia yang mempunyai semua jenis perasaan, tapi cara nak mengawal supaya reaksi kemarahan itu tidak sampai memudaratkan kita sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Dia yang paling penting sekali lah, menjejaskan. Seorang kata jangan buat keputusan semasa marah. Betul. Kita cenderung untuk katakan terus, putuskan terus bila kita marah. Dan kita akan sambung perbincangan kita selepas berita, tapi sebelum itu teknik urus marah diri. Ada yang kata Cik Kim, kalau stres ke, kalau marah tengah-tengah kesesakan lalu lintas tu, benda paling mudah sekali ialah kita tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus, lepas tu dah jadi reda sikit. Benar. Dia tarik nafas betul-betul daripada perut. Tarik nafas, hembus, lepas. Tarik nafas, hembus 3 kali. Dan bila menghadapi jam, bayangkan apa jam tu boleh buat pada aku. Sebenarnya macam-macam boleh buat. Pertama, untuk aku relax dan aku boleh dengar, kalau kata as a Muslim boleh dengar ayat-ayat suci Al-Quran, okey, dan boleh meditate sebentar dan sebagainya, dan melihat jam itu sebagai satu hikmah besar sebenarnya pada kita untuk didik diri sebagai seorang yang sabar. Dan sentiasa kalau kita lihat, kita tak boleh ubah keadaan di sekeliling kita, tapi kita boleh ubah reaksi kita kepada keadaan itu. Seperti mana kata Jam, kalau dalam jam tu ada orang yang marah-marah dan ada juga orang yang tersenyum saja dalam jam tu. Apakah agaknya mereka buat supaya senyum, itu yang harus kita perhalusi.
the perfect man. Tidak dapat mengubah situasi, tapi kita ubah cara kita mengatasi ataupun mengendalikan situasi tu. Wow. Martin Luther King dia punya kata-kata kiasan tu sentiasa bermain di fikiran saya. Okey, baik. Selepas apabila kita kembali lagi selepas pukul 9 pagi, selepas kita ikuti berita semasa 9 nanti, Cik Kira akan terangkan kepada kita teknik menguruskan marah diri. Benar. Marah diri tu maksudnya yang kita marah pada diri kita tu. Marah pada diri kita boleh ataupun marah pada orang lain. Ada black spot di situ yang Cik Kim baru letakkan. Adakah ini untuk penonton kita berinteraksi bersama dengan Cik Boleh. Kim? Ya? Para penonton boleh berinteraksi melalui positivehari.blogspot.com. Memang ruangan ini untuk mereka dan boleh download lah apa ilmu-ilmu yang kita sampaikan selama beberapa saat ini. Kalau ada mungkin maklum balas dalam masa kita mengikuti berita ni, anda boleh juga saluri terus ke laman Facebook kami dan kita akan tengok sama-sama. Kalau ada soalan mungkin untuk Cik Kim, ada peristiwa-peristiwa kemarahan yang sangat menjejaskan ataupun meninggalkan kesan yang mendalam, boleh tanya pada Cik Kim nanti. Okey? Kita berehat seketika, beri laluan kepada Semasa 9 dan kita akan kembali selepas ni. Jangan ke mana-mana. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bekalan ikan negara sentiasa mencukupi biarpun beberapa negeri termasuk di pantai timur dilanda musim tengkujuh. Malah Lembaga Ikan Malaysia LKIM menerusi Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dan Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama melakukan 3 pendekatan utama bagi mengeluarkan bekalan ikan sekaligus menstabilkan harga pasaran. Pengerusi LKIM Dato' Irmo Hizam Ibrahim berkata pendekatan yang dilakukan adalah menjual ikan segar. Jika masih belum mencukupi, LKIM akan mengimport ikan serta melakukan pendekatan mengeluarkan ikan sejuk beku. Pada musim tengkujuh baru-baru ini, Nikmat mempunyai 200 tan ikan sejuk beku yang dikeluarkan. Isu harga ikan sering ditanya kepada saya dan saya melihat pendekatan yang dilakukan oleh LKIM bersama-sama dengan Nikmat dan Fama ialah untuk menstabilkan harga dengan mewujudkan pelbagai pendekatan. Dan saya ingin yakinkan bahawa kepada rakyat di luar sana agar mereka harus yakin bahawa walaupun musim tengkujuh, pertamanya bekalan ikan itu wujud. Bekalan ikan itu wujud. Justru itu, tiada alasan pemborong menaikkan harga ikan di pasaran kerana pihaknya melaksanakan pendekatan berkenaan dalam masa sama mencadangkan agar pusat pengumpulan makanan disediakan bagi memastikan lebih banyak bekalan dikeluarkan biarpun ketika dilanda bencana. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian bantuan pasca banjir dan sumbangan musim tengkujuh kepada nelayan Dun Besrah di Kuantan, Pahang. Keputusan mengenai pelaksanaan visa percuma kepada pelancong Cina dimuktamadkan Rabu ini selepas Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bersama Kementerian Dalam Negeri KDN melalui Jabatan Immigration selesai membuat memorandum mengenainya. Next question, yes. Menteri Pelancongan dan Kebudayaan Datuk Seri Muhammad Nazri Abdul Aziz memberitahu perkara itu telah dimaklumkan oleh Jemaah Menteri untuk menyediakan memorandum tersebut bersama KDN Jumaat lepas. Pada mesyuarat Jemaah Menteri hari Rabu lepas, pada peringkat permulaannya kita telah disuruh untuk membuat kertas perasingan seperti mana yang telah saya umumkan. Tapi arahan baru telah sampai dan kita sedang menjalankan persediaan memorandum itu. Pegawai kementerian saya dengan pegawai immigration dan KDN telah pun duduk bersama untuk mencari jalan tengah bagi menyediakan memorandum pada hari Rabu ini. Cadangan memperkenalkan sistem visa percuma kepada pelancong Cina merupakan sebahagian usaha mencapai sasaran 29.4 juta pelancong asing ke Malaysia sempena tahun Festival Malaysia 2015.
Kementerian Belia dan Sukan KBS akan bekerjasama dengan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani serta Yayasan Gerakan Afirmatif Baharu NAAM bagi memulakan projek usahawan muda dengan menggunakan kawasan tanah terbiar di Institut Kemahiran Belia Negara IKBN seluruh negara. Projek akan dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi saya kata daripada terbiar, tanah-tanah ni terbiar, ratusan ekar juga di bawah IKBN. Kita buat dengan NAM, kita buat dengan agropreneur muda supaya kita bagi peluang kepada anak-anak muda yang mungkin bekas pelatih IKBN yang boleh menjadi seorang usahawan tani muda ataupun usahawan muda dalam bidang pertanian. Jadi itulah kita kena cari betul-betul, kita kena proaktif sebab benda ni tak akan jadi secara automatik ya. Jadi di pihak kita Kementerian Belia dan Sukan, kita akan mulakan projek agropreneur muda bersama dengan MOA dan juga NAM dengan menggunakan tanah terbiar IKBN pada tahun ini. Khari Jamaluddin berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan projek perintis fertigasi NAAM di Kampung Ribu Rantau. Dalam pada itu, pihak NAAM sedang berbincang dengan kerajaan negeri bagi membangunkan tanah seluas 200 ekar di Jelebu bagi projek penanaman cili merah. Sebagai projek perintis, tanaman cili merah dipilih untuk dilaksanakan kerana permintaannya yang tinggi selain mampu memberi pulangan lumayan dalam masa singkat iaitu antara 3 hingga 4 bulan. Ketika ini di rantau, projek penanam cili di bawah NAAM mampu mengeluarkan hasil sehingga 3,000 kg dengan harga pasaran sebanyak RM15,000. Hadis sama, Timbalan Menteri Belia dan Sukan merangkap pengasas Yayasan NAAM Datuk M. Saravanan. Baiklah saudara, sekian berita untuk waktu ini. Teruskan bersama Selamat Pagi Malaysia. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amaun yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amaun-amaun yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20, RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM 2015 diteruskan dengan peningkatan bayaran kepada penerima yang layak. Daripada RM650 kepada RM950. Untuk isi rumah berpendapatan bulanan RM3,000 ke bawah. RM450 kepada RM750. Bagi isi rumah berpendapatan bulanan antara RM3,000 hingga RM4,000, bantuan ini akan dibayar sebanyak 3 kali setahun, Januari dan Mei, manakala bakinya akan dibayar mulai September 2015. Bagi kategori individu bujang dan pendapatan tidak melebihi RM2,000 sebulan, kerajaan akan meningkatkan nilai BRIM daripada RM300 kepada RM350. Skim Khairat Kematian. Skim ini akan memberi manfaat kepada waris penerima BRIM dengan bantuan RM1,000 yang akan berkuat kuasa selama setahun. BRIM memberi manfaat kepada rakyat.
Saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas 20 Januari ini. Perkembangan semasa ekonomi negara dan senario pasaran harga minyak global. Juga keprihatinan kerajaan dalam menangani situasi banjir. Bermula pukul 7.30 pagi hanya di TV1. Kembali bersama kami dan seperti yang dijanjikan, kita teruskan perbincangan tentang bagaimana untuk mengawal emosi kemarahan. Betul. Silakan Cik Kim. Teknik urus marah diri. Itu kita nak kongsikan. Okey, para penonton sekalian, alhamdulillah kita akan pergi pada bagaimana nak mengurus emosi marah kita dengan mudah, secepat kita bercakap A, B dan C. Menggunakan kaedah hipnoterapi yang diiktiraf oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dalam merawat diri punya dalaman, mental dan emosi. Ayuh kita saksikan di sebahagian sana. Okay. Bersama saya adalah klien saya yang berkemungkinan menghadapi masalah kemarahan. Namun apakah anda hari ini ingin mengurus emosi marah anda? Ya, bagus. Tahniah kepada anda. Baik, boleh tanggalkan jematan. Tak. Good. Now, take your breathing. Relaxkan diri anda. Now, take your breathing. Tarik nafas yang dalam. Buka mata sebentar. Nafas. Lepas nafas. Good. Tarik nafas. Lepas nafas. Good. That's right. Tarik nafas. Lepas nafas. And then close your eyes and then relax. Deeper and deeper relax. Deeper and deeper relax. Relax and relax. Good. Very good. That's right. Sekarang saya akan mulakan sesi ini untuk membuang emosi marah anda dan anda merasai dalam keadaan tenang dan kembali tenang dan fokus terhadap diri anda. Now saya akan mula mengira 5. Anda relax dan anda semakin relax. 4. Anda tenang dan tenang. Good. Very good. That's right. 3. Anda semakin relax. Relax and relax. 2. Anda relax dan anda tenang. 1. Anda semakin relax. Anda semakin relax dan tenang. Now, saya akan mulakan sesi terapi emosi ini. Is it okay with you? Jika okey, anggukkan kepala anda. Good, very good, that's right. Sekarang, saya ingin anda bayangkan di bahagian tubuh badan manakah yang anda rasakan amat-amat marah. Hanya anda mengetahuinya. Jika anda sudah mengetahuinya, anggukkan kepala anda. Good, very good, that's right. Sekarang saya perlahan-lahan, saya ingin anda punya tangan sekarang ini diletakkan di bahagian yang rasa marah tersebut. Good. Rasakan di bahagian marah tersebut. Besarnya macam mana, apa perasaan-perasaannya. Dan secara perlahan anda kuis dengan tangan anda, kuis ke bawah dan keluarkan. Good. Kuis lagi sehingga perasaan emosi marah itu keluar daripada bahagian tersebut. Good. Good. Very good. That's right. Teruskan lagi. Good. Aha. Good. Sehingga rasa perasaan emosi marah itu sudah keluar daripada bahagian tersebut. Good. Very good. That's right. Aha. Aha. Jika anda sudahnya, anda boleh letak perlahan-lahan tangan anda di bahagian itu. Good, very good. Now saya ingin anda bayangkan perasaan tenang anda. Bagaimana perasaan tenang anda boleh memberikan sesuatu kekuatan pada diri anda. Ucapkan terima kasih kepada bahagian anda yang marah itu. Kerana marah itu sebenarnya memberikan anda perasaan sabar. Good, very good, that's right. Sekarang saya akan mula mengira 1 hingga 3. Dan saat anda mendengar perkataan 3, anda boleh buka mata sebentar lagi. 1, anda mendengar perkataan saya dengan jelas. 2, anda merasai keadaan sekitar anda. 3, perlahan-lahan buka mata anda. Open your eyes. Good. Okay. Alhamdulillah, para penonton sekalian. Ini adalah salah satu teknik dalam hipnoterapi, brush off teknik. Anda boleh lakukannya dengan mudah dan saya akan muat turun di dalam positifpagi.blogspot.com. InsyaAllah hingga bertemu kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wow, teknik yang berkesan nampaknya ke atas klien tadi.
Dan untuk saya sendiri dulu kalau marah tu saya rasa di bahagian rambut. Jadi saya terus quiz keluar. Susah nak kuis kalau bagian rambut sebab Kalau tak ada. sekarang lah. Oh. Tapi okey. dulu. Baik. Tidak Kita nak kongsikan berkenaan dengan sebuah drama sebenarnya sebentar saja lagi yang menyebut ataupun yang bertajuk Terlanjur Mencintaimu. Kalau anda tengok serang RTM dah boleh tengok promonya diulang siar beberapa kali. Tapi sebelum tu nak berhibur. Ya, kita berhibur dengan Nervous dari Pretty Ugly dengan lagunya Pongok. Saksikan.